Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 1? Cikgu harap semua murid tahun 1, khususnya tahun 1 Al-Farabi, sentiasa sihat bersama keluarga masing-masing. Cikgu juga berharap semua murid sudah bersedia dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran secara maya di rumah masing-masing. Jadi, untuk pembelajaran subjek sains tahun 1 pada minggu ini, kita akan belajar berkenaan dengan ciri-ciri benda hidup. Pembelajaran yang lalu, kita telah belajar dan kita telah tahu bagaimana untuk membezakan yang mana satu benda hidup dan yang mana satu benda bukan hidup. Minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan ciri-ciri benda hidup. Jadi, adakah semua sudah bersedia? Kamu boleh buka buku teks muka surat 20 dan 21, dan untuk buku aktiviti kita pada minggu ini kita akan gunakan ataupun kita akan selesaikan tugasan di dalam muka surat 14. Jadi, mari kita teruskan pembelajaran kita. Baik murid-murid, pembelajaran yang lalu kita dah kenal pasti yang mana satu benda hidup, yang mana satu benda bukan hidup. Kita dah faham dan kita dah tahu hanya ada 3 kumpulan yang kita kategorikan sebagai benda hidup, iaitu yang pertama manusia, yang kedua haiwan dan yang ketiga ialah tumbuh-tumbuhan. Jadi 3 jenis kumpulan ini merupakan dikategorikan sebagai benda hidup. Pada minggu ini kita akan belajar apakah ciri-ciri benda hidup ini. Kita akan belajar apakah ciri-ciri ataupun sifat yang ada pada benda hidup. Secara umumnya, terdapat 5 ciri-ciri benda hidup. Yang pertama kita ialah bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, benda hidup bergerak. Yang keempat, benda hidup membesar. Dan akhir sekali, benda hidup membiak. Ini merupakan 5 ciri-ciri penting ataupun asas benda hidup. Kita pergi satu-satu. Baik, ciri yang pertama ialah semua benda hidup bernafas. Contohnya manusia kita ni bernafas menggunakan apa? Kita bernafas menggunakan hidung. Kita menghidup udara oksigen dan kita menghembus nafas mengeluarkan gas karbon dioksida. Itu manusia. Begitu juga dengan haiwan dan tumbuhan. Ketiga-tiga benda hidup ini bernafas untuk terus hidup. Itu ciri yang pertama. Baik, ciri yang kedua. Semua benda hidup memerlukan makanan dan memerlukan minuman. Seperti kitalah manusia. Kita perlukan makan, bila kita lapar kita makan, dan bila kita haus kita minum. Sama juga dengan haiwan. Haiwan kalau kita tengok kat zoo, ada orang yang memberi makan, ataupun kalau kita tengok kat luar, haiwan pagi-pagi dia akan cari makan, dan kalau dia haus dia akan minum air yang ada di sekeliling mereka. Untuk tumbuhan pula, bagaimana tumbuhan makan dan minum? Tumbuhan makan dan minum dibantu oleh cahaya matahari dan air. Akar yang ada pada tumbuhan akan menyusup ke dalam tanah dan mencari sumber air. Manakala cahaya matahari membantu proses fotosintesis, di mana proses inilah tumbuh-tumbuhan mendapat makanan. Okey, ini ciri yang kedua. Haiwan, manusia dan tumbuhan memerlukan air dan makanan untuk terus hidup. Baik, apakah ciri yang ketiga pula? Okey, ciri yang ketiga, manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan bergerak dengan sendiri. Macam kita bergerak ke sana ke sini tanpa arahan sesiapa, kita boleh bergerak. Okey, begitu juga dengan haiwan. Haiwan seperti burung boleh terbang, kucing dan lembu dan sebagainya boleh bergerak dengan sendirinya, berbanding dengan alat mainan, yang mana alat mainan contohnya benda bukan hidup, kita perlukan bateri untuk dia bergerak. Kalau manusia, haiwan dan tumbuhan ni tidak ada sesiapa yang mengarahkan mereka untuk bergerak, mereka boleh bergerak dengan sendiri. Itu yang dimaksudkan ciri-ciri benda hidup yang ketiga, iaitu bergerak. Okey. Bagaimana pula dengan ciri keempat? Okey. Haiwan, manusia dan tumbuhan, benda hidup ini akan membesar. Cikgu ambil contoh manusia. Okey, manusia membesar daripada kecil, daripada seorang bayi, membesar dan terus membesar menjadi orang dewasa.
Okey, tidak itu adalah ciri benda hidup. Begitu juga dengan haiwan. Cikgu ambil contoh kat situ anak ayam. Anak ayam bermula daripada telur. Lepas tu telur itu akan menetas menjadi seekor anak ayam dan terus membesar menjadi seekor ayam yang besar. Itu maksudnya haiwan ataupun ciri benda hidup yang membesar. Tumbuh-tumbuhan pun sama. Tidak ada tumbuhan tu tiba-tiba besar. Dia akan bermula daripada biji benih yang kecil, macam contoh kita tanam dalam tanah, dan sikit-sikit pokok itu akan tumbuh dan akan menjadi membesar dan terus membesar dari satu masa ke satu masa. Itu ciri benda hidup yang keempat, iaitu membesar. Baik murid-murid, ciri benda hidup yang terakhir, iaitu ciri yang kelima, ialah semua benda hidup membiak untuk menghasilkan generasi yang baru. Okey, untuk bertambahnya spesies ataupun meningkatkan pertambahan generasi baru, semua benda hidup akan membiak. Contoh paling mudah, manusia. Kalau awak tengok ibu awak akan melahirkan anak, itu maksudnya manusia salah satu benda hidup yang membiak. Haiwan pula ada yang membiak, ada yang bertelur, macam lembu melahirkan anak, ayam bertelur, kucing membiak dengan cara melahirkan anak. Itu maksudnya ciri benda hidup yang membiak. Okey, untuk tumbuhan pula, bagaimana tumbuhan membiak? Biasanya tumbuhan membiak melalui biji benih. Jadi biji benih yang banyak akan menghasilkan lebih banyak generasi tumbuh-tumbuhan yang baru. Okey, itu adalah seberingkas ciri yang kelima untuk tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan membiak. Okey. Jadi itu sahaja yang kita belajar pada minggu ini, iaitu ciri-ciri benda hidup ada 5. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, haiwan ataupun tumbuhan ataupun manusia dan benda hidup memerlukan makanan dan minuman. Ketiga, semua benda hidup bergerak dengan sendiri. Yang kelima, semua benda hidup membesar. Dan akhir sekali, semua benda hidup membiak. Jadi, fokusan kamu pada minggu ini, kamu diminta untuk membuka buku aktiviti muka surat 14. Cikgu ada tunjukkan kat sini. Okey, muka surat 14, cikgu nak kamu lengkapkan. Tuliskan ciri-ciri benda hidup pada gambar yang sesuai. Gambar yang pertama tu cuba kamu tengok. Cikgu buatkan yang pertama. Gambar pertama tengok ada seorang benda hidup yang kita panggil sebagai manusia. Tengah buat apa tu? Tengah bernafas. Okey, bernafas ni kamu tulis dekat bawah ni. Okey, kamu selesaikan untuk yang lain. Jadi itu sahaja apa yang kita nak belajar minggu ini, iaitu ciri-ciri benda hidup ada 5. Cikgu ulang, yang pertama, benda hidup bernafas. Kedua, benda hidup memerlukan air dan makanan untuk terus hidup. Ketiga, benda hidup bergerak dengan sendiri. Dan yang keempat, benda hidup akan membesar daripada kecil dan membesar dari satu masa ke satu masa. Dan akhir sekali, benda hidup membiak untuk menghasilkan generasi yang baru. Cikgu harap semua murid boleh faham. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pada masa akan datang. Jadi jangan lupa selesaikan tugasan ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh terus WhatsApp cikgu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.